Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu malam ini. Kali ini kita akan sama-sama bincang tentang hukum pengamalan hadis dhaif. Okey. Jadi sebagai mukadimahnya saya nak tanya dulu. Takut saya duk cerita je ramai yang tak faham ke apa ke. Apakah yang dimasukkan dengan hadis dhaif? Ini intro saja. Okey, hadis lemah. Okey, apa definition ni lagi panjang ke apa ke? Apa nak cuba? Tak sampai tahap hadis makbul. Makbul tu hadis yang diterima. Okey, sesiapa lain nak try? Siapa sini ada ikut kelas hadis di IDT? Yes. Patut duduk depan top student ni. Okey. So boleh ingat ke apa maksudnya? Hadis dhaif. Okey. Belum sampai bab ni lagi. Okey. Sister? Belum juga? Okey, tak apa. Senangnya hadis dhaif ialah hadis yang tidak menepati ciri-ciri hadis sahih. Okey. Dia sekarang masuk soalan kedua. Soalan pertama, jawapan dia hadis dhaif ialah hadis yang tidak menepati ciri-ciri hadis sahih. Okey, kemudian timbul pula soalan kedua, apa yang dimasukkan dengan hadis sahih? Hadis sahih itu ialah hadis yang para perawinya adalah adil, dhabit, okey, dalam sanadnya bersambungan, tidak ada kecacatan dan di sudut matannya tidak ada kejanggalan. Nanti kejap lagi saya tulis. Kenapa saya nak stres benda ni mula-mula dulu? Sebab dalam pengalaman saya sembang-sembang dengan kawan ke, dengan ahli rakan di masjid ke apa ke, bila dia orang bacakan hadis, saya bagi tahu hadis tu dhaif. Tapi mereka tanya pula, kenapa Nabi cakap kamu kata dhaif pula? Kadang-kadang kita kata hadis tu palsu. Nabi yang cakap, kenapa kamu nak kata itu palsu pula? Jadi mereka sangat-sangat tidak faham apa yang dimasukkan dengan hadis dhaif, apa yang dimasukkan dengan hadis palsu. Bahkan ada yang berhujah balik. Kau tak tahu ke dalam Quran Allah berfirman, surah Najmi ayat 3 dan ke-4, bahawa Muhammad itu tidaklah berkata-kata mengikut nafsunya. Dia berkata tidak lain apa yang diwahyukan kepadanya. So Nabi cakap tu wahyu, bukan dhaif, bukan maudhu'. Jadi mereka tak faham. Jadi kita nak cerita hadis yang tu dhaif pun macam panjang kena cerita. Ya, sebab hadis-hadis Nabi SAW, katakan yang ini Rasulullah. Kita ambil satu contoh hadis daripada Musnad Ahmad. Singkatan MA. Rasulullah SAW wafat pada 10 Hijrah. 11 Hijrah. Bukan 10 lah. Okey. Tak apa. Imam Ahmad wafat 241 Hijrah. Jadi antara Imam Ahmad dengan Rasulullah SAW ada lebih kurang 230 tahun. Jadi macam mana Imam Ahmad dapat hadis daripada Rasulullah SAW dan membukukannya dalam kitab musnadnya? Dia ada para perawi, chain of narrators, yang dia dapatkan hadis tu. Okey, sebagai contoh. Daripada Imam Ahmad, dia dengar daripada daripada perawi pertama, kedua, ketiga, keempat kepada Rasulullah SAW. Maknanya kalau kita buka Musnad Ahmad, akan dia kata Hadatsani Ahmad, katakan nama dia Ahmad. Yang ni pula kata An Jamal, katakan. Yang ni pula Akhbarona Kamal, katakan. Akhbarona selalunya yang ni dah sahabat Nabi lah. Anas ke, Abu Hurairah ke. Baru dia kata qala Rasulullah SAW. Ahmad bin Hanbal, yes. Okey. Jadi bila ada para perawi ni, kita kena pastikan para perawi ini menepati ciri-ciri. Nombor satu, dipanggil adil. Adil ni adalah ni bukan macam hakim yang adil. Tapi adil tu maksudnya
Nombor 1, Muslim. Nombor 2, sudah akil baligh. Nombor 3, menjaga maruah. Yes, okey, boleh. Berakal. Ya, tak mahu orang gila kan? Muslim, baligh, berakal. Nombor 3, menjaga maruah. Nombor 4, tidak melakukan dosa besar. Nombor 5, tidak berterusan melakukan dosa kecil. Okey, ciri-ciri perawi adil, Muslim, baligh, berakal. Tak mahu yang kurang siuman ke apa semua tu. Okey, menjaga maruah diri, tidak membuatkan perkara-perkara yang memalukan. Okey, tidak melakukan dosa-dosa besar, menzahirkannya secara umum dan tidak juga berterusan melakukan dosa kecil. Sebab dosa kecil ni nak kata totally tak buat, maksum pula, payahlah nanti. Okey, ini ciri-ciri perawi yang adil. Jadi, Imam Ahmad nak ambil hadis, dia kena pastikan para perawi itu ada ciri-ciri ini. Kemudian ada pula ciri yang dipanggil dhabit. Ini ciri pertama, ini ciri kedua. Dhabit maksudnya kepastian, kelancaran dalam menyampaikan hadis Nabi SAW. Ini background orang itu. Yang ini dalam bab dia menyampaikan hadis tu. Seorang perawi yang dhabit, dia sampaikan hadis dengan jelas, dengan lancar tanpa ragu-ragu. Okey, sebagai contoh katakan seorang perawi yang dhabit kalau nak sampaikan hadis tentang apabila menampak kemungkaran, dia baca lancar je. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu nampak kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisanmu. Jika tidak mampu, maka bencilah dengan hatimu. Dan itulah selemah-lemah iman. Dia cakap hadis tu lancar. Okey, kalau perawi tu dhabit dia kurang, dia macam 50-50. Saya ingat satu hadis kan. Saya rasa Nabi kata kalau nampak kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Lepas tu dia fikir sekejap. Ubahlah dengan lisan. Lepas tu tak mampu juga, ubah dengan hati, benci. Kemudian itulah selemah-lemah iman. Hadis tu betul. Tapi dia punya kelancarannya tu sangkut-sangkut sikit. Jadi itu perawi kalau kelancaran tu kurang, hadis tu dia masuk sebagai hadis hasan. Kalau dhabit dia tu memang top, dia hadis sahih. Okey? Dua ciri ini, adil dan dhabit, ringkasnya disebut sebagai thiqah. Perawi yang thiqah, perawi yang dipercayai. Maknanya ada sifat adil, ada sifat dhabit. Thiqah ni terjemah bahasa kita, perawi yang dapat dipercayai. Kemudiannya, ciri kedua, ciri ketiga, saling bertemu. Maknanya, Imam Ahmad bertemu dengan perawi nombor 1. Perawi nombor 1 bertemu perawi nombor 2 dan telah mengambil hadis daripadanya. Perawi nombor 2 bertemu dengan perawi nombor 3. Telah bertemu. Ketiga dengan keempat. Keempat ni memang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita juga dengar hadis itu dhaif kerana munqati', kerana terputus. Maknanya ada salah seorang perawi ni, katakan yang ni dia sebenarnya tak jumpa pun nombor 3. Jadi itu menyebabkan hadis jadi dhaif. Kadang-kadang kita dengar hadis itu mursal. Mursal maknanya dia ni tak jumpa sahabat pun. Dia dekat situ. Kadang-kadang kita kata hadis tu mauquf. Mauquf maknanya sahabat tu tak jumpa pun Rasulullah. Jadi ciri-ciri hadis sahih, dia bertemu antara satu sama lain. Maknanya semua para perawi ni dalam kitab-kitab jarah wa ta'dil.
Kitab-kitab Al-Jarah wa Ta'adil adalah kitab-kitab yang membicarakan biografi para perawi hadis. Semua kalau buka kitab ni semua nama orang ya. Okey, ada nama penuh dia, ada nama gelaran dia, lahir di mana, meninggal dunia di mana, mendapat hadis, menerima hadis daripada siapa, menyampaikan hadis kepada siapa, dan apakah ciri-ciri adilnya, apakah ciri-ciri kedobitannya. Dalam situ adalah kita baca dia seorang yang dobit. Pada awalnya hafalannya bagus, dobit. Tetapi di umur tuanya hafalannya bercampur aduk. Maka dia hilang ciri dobit ketika umur tua. Ada itu macam sebagai contoh. Okey setakat ni. Nombor 4, tidak ada ilah. Ilah ini maksudnya kecacatan tersembunyi. Okay, nampak macam sanad ni cantik je. Tapi bila kaji kitab Jarah wa Ta'dil, sebenarnya perawi nombor 2 ni diragui. Dia bertemu atau tidak perawi nombor 3. Ilah. Apa ni? Ada kecacatan tersembunyi. Kemudian ciri nombor 4. Ciri nombor 5. Dianya tidak syaz. Tidak janggal ataupun tidak ganjil berbanding hadis-hadis lain yang sahih. So, bila kita jumpa satu hadis, katakan macam contoh ni dalam Musnad Ahmad, kita semak perawi-perawinya, ciri nombor 1 okey, nombor 2 okey, 3 okey, 4 okey, 5 okey, baru dapat kata hadis itu sahih. Kadang-kadang dia dapat semak yang ini saja. Yang 1, 2, 3, 4, nombor 5 tak semak. Jadi dia kata sanadnya sahih. Sebab syaz ni, ahli hadis tu dia kena menguasai banyak hadis lain. Baru dia dapat tahu hadis yang satu ni janggal ataupun selari dengan hadis-hadis lain. Saya bagi contoh. Satu contoh. Baru-baru ni ada seorang sahabat saya dia hantar satu video di mana penceramah tu membacakan satu hadis. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceramah tu lah, adalah orang pertama yang melakukan tahlil sempena kematian. Okay. Orang pertama yang buat tahlil sempena kematian ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya. Lalu dia pun membacakan hadis tu dalam Musnad Ahmad. Saya pun semak Musnad Ahmad, memang ada hadis itu daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa kami keluar bersama Rasulullah SAW ke jenazah Sa'ad bin Mu'az, salah seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dan setelah dikebumikan, setelah diratakan tanah, Rasulullah pun duduk di kuburnya dan bertasbih subhanallah subhanallah dalam jangka masa yang panjang. Dan kami pun ikut bertasbih. Kemudian Rasulullah bertakbir dan kami pun ikut bertakbir. Kami ni para sahabat. Dah habis semua tu, seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu bertasbih dan bertakbir?" Rasulullah menjawab, kerana saat ini dihimpit kuburnya, maka aku bertasbih dan bertakbir sehinggalah Allah melapangkan kuburnya. So ini katanya dalil Nabi buat tahlil. Nabi berzikir apa semua tu. Kita pun buka Musnad Ahmad, adalah hadis tu, betul lah. Lepas tu cek sanad dia. Bagus, para perawinya thiqah, kecuali ada seorang tu dari segi kedobitannya kurang, iaitu seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ni kalau kita biasa dengan sirah, dia masyhur. Kalau kelas Dr. Jeffrey, kita tanya dia mesti dia tahu. Sebab Muhammad bin Ishaq ni dia banyak menyampaikan kisah-kisah sirah dan maghazi. Maghazi ni kisah-kisah peperangan Rasulullah. Tapi bila sampai bab hadis, para ahli hadis mengenakan syarat lebih ketat. Muhammad bin Ishaq ni paling-paling tinggi darjatnya kalau dia bawa hadis, hadisnya berdarjat hasan. Dengan syarat pertama, dia tidak menggunakan an-anah. An-anah ni maknanya bila dia meriwayatkan daripada orang sebelumnya, dia tak guna an. Sebab Muhammad bin Ishaq dia ada satu sikap yang tak baik, iaitu dia suka lompat gurunya. Kita panggil tadlis. Katakan saya dengar hadis daripada bro dengar hadis daripada yang belakang. Tapi bila saya nak sampaikan hadis ni, saya tak cakap nama bro.
saya terus lompat, skip terus ke sini. As if I'm hiding something here. Jadi Muhammad bin Ishaq dia ada satu sikap tadlis, suka menyembunyikan orang yang sebenarnya dia dengarkan hadis tu. Apa sedih. Jadi kalau dia kata Muhammad bin Ishaq, orang ini, tu daripada, maknanya something fishy dia. Tapi kalau dia kata hadas ni, dihadiskan kepadaku oleh perawi nombor 4 ni, itu baru betul. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan syarat hadis-hadisnya tidak menyelisihi hadis yang lain. Sebab Muhammad bin Ishaq ni dia famous, ada kekurangan lah. Macam satu contoh terbaik, dalam sirah dia bawa kisah bahawa Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama Ali bin Abi Talib. Tapi yang kita tahu, kalau bukalah Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW berhijrah dengan Abu Bakar. Sampai diabadikan dalam Quran kan, mereka berdua menyembunyi dalam gua apa semua tu. Okey, Ali bin Abi Talib ada, tapi Ali tidur di atas katil Rasulullah, bungkus dengan selimut, supaya orang-orang kafir Quraisy ingat Rasulullah masih sedang tidur. Itu yang dalam Sahih Bukhari. Tapi Muhammad bin Ishaq dia bawa cerita Rasulullah ni berhijrah bersama Ali. Jadi kalau ada dua contradiction, Muhammad bin Ishaq lawan hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Bukhari menang. So atas dasar tu, saya tengok hadis yang dia bawa tu tentang tahlil tu betul ke ataupun syaz, janggal jika dibanding dengan hadis lain. Maka saya semak-semak hadis-hadis lain berkaitan kematian Sa'ad bin Mu'az. Saya dapati dalam Bukhari dan Muslim dinyatakan bahawa Sa'ad ni bila meninggal dunia, Rasulullah bersabda, Arash Ar-Rahman bergegar kerana kematiannya. Sebab dia ni seorang sahabat yang hebat, menyertai banyak perang. Kemudian dalam perang Khandaq yang ada parit keliling tu, dia cedera yang agak berat. Tapi dia meneruskan juga, negotiate dengan Bani Khuraizah. Bani Khuraizah ni adalah satu kaum Yahudi yang ada peace treaty dengan umat Islam. Tapi bila perang Khandaq, dia break the treaty, dia pergi join musuh. Okay, so sekarang ni nak dihukum mereka tu. Apa yang dihukum? So Sa'ad yang tentukan apa gitu. Lalu akhirnya dia meninggal dunia di rumahnya kerana kecederaannya itu. Jadi dia seorang yang hebat. Bila dia meninggal, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, ya Arash ini bergegar kerana kematiannya. Kemudian bila dia ada kafan dan dibawa ke perkebumian, orang-orang yang angkat kata, kenapa ringan sangat jenazah ni? Rasulullah bersabda, kerana para malaikat turut mengangkat jenazahnya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah juga SAW bersabda, 70,000 malaikat turun mengiringi jenazah Sa'ad, dan itulah kali pertama mereka berjalan di atas muka bumi. Para malaikat tu. Dalam satu hadis lain, riwayat Al-Bazar dengan sanad hasan, Rasulullah bersabda, Subhanallah, seandainya ada seorang manusia yang dibebaskan daripada azab kubur, maka manusia itu ialah Sa'ad bin Mu'az. Ini hadis-hadis lain yang sahih dan hasan. So macam hadis-hadis lain kematian ni kematian yang hebat. Kenapa tiba-tiba ada satu hadis ni yang nampak macam ganjil, janggal berbanding yang lain? Bila cek-cek tengok, ada seorang perawi nama Muhammad bin Ishaq. Kalau dia riwayat hadis yang lain-lain kontra, dia punya hadis memang ditolak. Muhammad bin Ishaq tu, dia lagi awal. Ya. Tapi Bukhari tak pernah ambil hadis dia. Okey, itu satu contoh. Jadi bila kita kata apakah itu hadis dhaif? Hadis dhaif ialah hadis yang tidak menepati satu atau lebih daripada syarat-syarat ini. Maknanya di kalangan perawinya mungkin ada yang tidak ada ciri ta'dil. Kalau ada, mungkin dia tidak dhabit. Kita kata satu contoh perawi mudharib. Mudharib ni bercampur aduk riwayatnya. Hadis yang tadi tentang kemungkaran kan. Ciri perawi mudharib kata, siapa lihat kemungkaran, hendaklah diubah dengan lisan. Yang sahih dengan tangan dulu. Kalau tak mampu, hendaklah ubah dengan hati. Kalau tak mampu, hendaklah ubah dengan kaki. Padahal yang sahih tangan. Itulah selemah-lemah iman. Jadi dia sudah campur aduk. Itu ciri-ciri perawi yang dhaif. Jadi dari segi kedhabitannya tidak ada. Sudah cukup dah. Ataupun dia tidak saling bertemu, ataupun ada kecacatan, ataupun hadis itu
Yang sini semua okey, tapi ianya ganjil, janggal berbanding dengan hadis-hadis lain yang lebih kuat ataupun lebih banyak periwayatannya. Okey, jadi kita belajar tentang hadis sahih dan pada waktu yang sama kita juga belajar tentang hadis dhaif. Sebenarnya hadis dhaif ialah hadis yang tidak menepati ciri-ciri hadis sahih. Apa itu hadis hasan apa? Tadi saya sebut sikit, sekejap. Hadis sahih, hadis dhaif. Tengah-tengah tu ada hasan kan? Apakah maksud hadis hasan? Hadis hasan ciri-ciri sama, cuma kedobetannya kurang sikit. Sikit kurang. Ya, sikit kurang. Yang ciri kedua ni. Yes. Ya, kelancarannya tu. Nanti kita nak bincang. Ini mukadimah. Boleh padam ke? Para perawi. Okey, tahu. Yes. Tabi'in. Tabi'in. Gitu. Kalau macam riwayat Imam Malik dalam Muwatta boleh. Sebab Imam Malik dia sangat hampir dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Imam Malik dia satu sanad dia Imam Malik, kemudian Nafi, N-A-F-I, Nafi, kemudiannya Abdullah ibnu Umar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad, kita pakai sanad emas, sangat pendek. Dan Abdullah ibnu Umar ni sahabat Nabi yang utama, banyak riwayatkan hadis. Nafi ni asalnya budak kerja Abdullah ibnu Umar, tapi dah dibebas semua dan juga menjadi ahli hadis. Kemudian Imam Malik himself. Yes. Okey. Okey, katakan seorang perawi tu dia ada ciri dobit. Akan tetapi di akhir umurnya dia nyanyuk. Maknanya hafalan dah tak kurang. Kalau dapat dipastikan hadis itu diambil daripadanya ketika umurnya muda, ketika hafalannya bagus, maka sahih. Kalau hadis tu diambil masa umur dia sudah nyanyuk, ianya dhaif. Tapi kalau tak pasti hadis tu diambil ketika hafalannya bagus ataupun nyanyuk, ianya dikira dhaif sebab ada tak pasti di situ. Dah yang kemudian lah, tak ada dah. Sebab yang ini dia di highlightkan kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang terbaik adalah generasiku, generasi selepas dan selepas. Zaman Nabi tak ada. Malik dah kemudian dah. Nabi sudah wafat. Yes. Lagi awal tak silap saya Imam Abu Hanifah. Yes. Imam Malik satu riwayat yang famous daripada dia, ketika dia menghimpun kitab Muwatta', kitab hadis tu, dia berkata, aku mengetahui lebih kurang 70 orang yang mengajar di serambi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku tidak mengambil satu pun hadis daripada mereka kerana mereka bukan ahli hadis. Amal tak ada agak? Tak, sebab bila perawi hadis tu ciri-ciri dia adil dan dobit. Dobit tu bukan semua orang ada. Macam ustaz-ustaz kita di Malaysia, sampai ke hadis tembak je, lepas tu aukamakal. Lebih kurang begitulah sabda Nabi. Aukamakal tu maknanya hilanglah ciri dobitnya tu.
Jarang-jarang kita dapat orang yang sampaikannya secara jitu. Betul. Tak ramai, sikit sangat. Kalau ada Ustaz Asri, Dr. Mazhar, Dr. Rozaimi, Dr. Kamilin, mungkin ada lain saya tak tahu kot. Tapi yang itu saya tahu. Yang lain-lain tu baca hadis you kena semak. Kalau you dapat WhatsApp pun hadis sekian-sekian, kemudian dia bubuh gambar ulama kan, itu pun you kena semak. Sebab kadang ulama tu tak cakap pun. Ya. Okey. Okey, tak apa. In that case, nama saya pun jangan sebut. Ya. Lagi kena nanti. Okey. Okey, itu ciri-ciri hadis sahih dan hadis dhaif. Sekarang kita masuk pada topik kita, hukum mengamalkan hadis dhaif. Berkata Al-Hafiz Al-Sakhawi, ini buku saya sendiri, amalan-amalan dalam bulan Ramadan, boleh download percuma di hafizfirdaus.com. So dalam buku ni ada satu bab tentang pengamalan hadis-hadis dhaif. Jadi saya quote dekat sini. Kenapa bab tu duduk dalam buku amalan Ramadan? Sebab sempena bulan Rejab, Syakban, Ramadan ni banyak sangat bersepah-sepah hadis dhaif dan maudhu'. Bila ditegur, ustaz atau ustazah tu akan berkata, tak apa hadis dhaif, boleh. Saya dulu zaman mula-mula dulu, muda-muda dulu, rajin tanya ustaz. Sebab pergi dengar di masjid, di surau, kuliah maghrib ke apa ke, dengar ustaz tu sampaikan hadis, tak apa, tunggu, diam. Dah habis main isyak, duduk sebelah ustaz. Tadi ustaz bacakan hadis tu, boleh saya tahu ke riwayat siapa, darjatnya apa? Almost standard answer will be, tak apa hadis dhaif, boleh. I was like, ya ke? Hanya satu atau dua je yang kata, nanti ustaz balik, ustaz semak, bulan depan ada kuliah lagi, ustaz beritahu. Bulan depan dia mari, saya tanya balik, lupa tak semak. Standard answer. Jadi itu dulu-dulu, sekarang saya tak tanya dah. Sebab kalau tanya pun jawapan mereka sama, hadis dhaif dibolehkan. Padahal bila saya kaji para ulama membolehkan hadis dhaif, ada sekian syaratnya, which is tidak menepati syarat-syarat itu. Nanti kita baca dulu. Pertama sekali, apakah pandangan para ulama? Boleh ke tidak pakai hadis dhaif ni? Saya baca di sini kata-kata Al-Hafiz Al-Sakhawi. Al-Hafiz Al-Sakhawi ini wafat 902 Hijrah, merupakan anak murid Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenal ke Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Apa kitab famous dia tulis? Fathul Bari Bisyarah Sahih Al-Bukhari. Okey. Jadi berkata Al-Hafiz Al-Sakhawi bahawa dalam pengamalan hadis dhaif terdapat 3 pendapat. Yang pertama adalah tidak boleh beramal dengannya secara mutlak. Okey, ada 3 pandangan di kalangan para ulama tentang pengamalan hadis dhaif. Pandangan pertama, totally cannot. Pandangan kedua, boleh beramal dengannya jika dalam bab tersebut tidak ada hadis yang lain. Maknanya tidak ada hadis yang sahih atau hasan. Dalam bab tu yang sahih tak ada, yang hasan tak ada, okeylah. Last resort hadis dhaif. Pandangan yang ketiga, dan ini merupakan pendapat jumhur, yang ini majoriti. Boleh beramal dengannya dalam bab keutamaan. Bahasa Arab sebut apa? Fadail. Asalkan bukan dalam bab hukum hakam seperti yang telah disebutkan sebelum ni. Boleh dalam bab fadail tapi bukan hukum hakam. Nanti later saya explain apa beza fadail, apa hukum hakam. Kemudian ditambah lagi, saya mendengar guru kami rahimahullah, yakni Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, selalu berkata bahawa terdapat 3 syarat pengamalan hadis dhaif. Bahawa yang pertama yang disepakati bahawa hadis tersebut kelemahannya tidak berat, maka terkeluarlah apa yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dusta, dituduh sebagai pemalsu hadis atau yang parah kesalahannya. Okey, warna lain pula.
Kita fokus pandangan jumhur kan, kita ikut jumhur lah ya. Okey, mereka kata boleh hadis dhaif ni dengan syarat yang pertama tadi, yang ringan kelemahannya, jadi terkeluar daripadanya hadis yang amat lemah, kita panggil dhaif jiddan. Bukan juga hadis palsu, maudhu. Syarat pertama, okey? Hadis yang ringan maknanya syaratnya bukan hadis dhaif jiddan, bukan hadis maudhu. Jiddan, Denmark. Sangat. Jadi dhaif jiddan sangat lemah. Kalau dhaif saja maknanya dhaif yang ringan. Kalau itu dhaif jiddan ditulis. Kalau baca lebih lanjut dia akan explain perawinya dia matruk, ditinggalkan, mungkarul hadis, diingkari hadis-hadisnya. Okey, apa syarat kedua? Ianya mencakupi asas agama, maka terkeluarlah sesuatu yang diada-adakan kerana tidak memiliki asas dalam agama. Nombor 3, tadi ada sebutkan dalam bab fadail. Satu lagi dipanggil tarhib wa tarhib, anjuran dan amaran. Jadi hadis dhaif ni tak boleh pakai dalam urusan akidah. Tak boleh pakai dalam urusan hukum hakam. Fadail ni terjemahan mudah, keutamaan. Nanti saya bagi contoh-contohnya. Awaliyat tu antara dua mana lebih utama? Yes. Atau antara manfaat dan mudarat mana lebih utama ditinggalkan? Pergi sembahyang Jumaat ada manfaat. Kuarantin diri di rumah ada juga manfaat. So mana lebih utama? Di musim virus sekarang ni. Sebagai contoh. Kita ikut fatwa lah. Tapi kalau negeri lain belum difatwakan, kalau seseorang tu mengkaji, dia boleh memfatwa pada dirinya sendiri. Jangan suruh orang lain ikut. Yes. Sangat daif. Maudhu palsu. Orang tu buat-buat sendiri. Barang siapa yang hadir kelas Hafiz Firdaus, maka dia mendapat pahala. Seperti pahala. Itu hadis palsu. Okey, dia buat sendiri hadis tu. Apa lagi? Nombor 4. Yang nombor 3 tu saya baca kata-kata Imam Nawawi supaya tak salah faham. Saya buat syarat pula. Okay, berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, dia berkata para ilmuwan dari kalangan ahli hadis, ahli fiqh dan selain mereka dibolehkan bahkan disunatkan beramal dengan hadis dhaif dalam bab keutamaan, fadail, anjuran dan amaran, asalkan ia bukan hadis maudhu. Adapun dalam bab hukum hakam seperti halal haram, jual beli, perceraian dan apa-apa lain yang seumpama, tidak boleh beramal dengan hadis dhaif kecuali hadis yang sahih atau hasan. Okey, so yang ini ni boleh? Yang ini tak boleh. Akidah, hukum hakam. Hukum hakam ni macam-macam lah. Okey, apa lagi nombor 4? Ada 7 semua ya.
Okey, berkata Imam Sakhawi sambung tadi bahawa ia diamalkan tanpa keyakinan ia adalah sabit daripada Nabi. Agar tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak disabdakan olehnya. Tidak yakin ia daripada Nabi, juga jangan sandarkan kepada Nabi. Apa maksud jangan sandarkan kepada Nabi? Bila baca hadis dhaif, tak boleh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sekian sekian sekian. Tak boleh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila solat dia buat sekian sekian sekian. Maknanya kita tak boleh kata. Kita boleh kata apa? Dalam sebuah riwayat dikatakan. Dalam sebuah ni dikatakan begitu. Tak boleh sebut nama Nabi. Sebab kalau sebut orang akan anggap sabda Nabi, sebab kita ni tak boleh yakin ianya daripada Nabi. So jangan disandarkan pada Nabi. Kalau kita baca kitab-kitab turas, kitab-kitab klasik para ulama dulu, bila dia mulakan disebut dalam sebuah riwayat sekian. Dia mengisyaratkan riwayat itu dhaif. Sekarang tak boleh sebab semua pun kita katakan dalam sebuah riwayat. Padahal riwayat itu hanya untuk yang tidak sahih. Yang sahih kita kena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ataupun Anas bin Malik berkata dia melihat Nabi buat sekian. Adalah sahih. What's the purpose? Nanti saya bagi hujah yang segelintir yang kata tak boleh amal tu. In total cannot. Sebab tadi kan ada 3 pandangan kan. Pandangan pertama kata tak boleh amal secara mutlak. Yang kedua kata boleh kalau dalam bab itu tak ada hadis sahih dan hasan. Nombor 3 yang kata boleh tapi dengan syarat-syarat ni. Nanti kalau saya lupa you remind me apa pula hujah mereka yang berkata tak boleh in total. Hujah mereka sama. Up to you. Saya menyampaikan. Ada. Okey, tak apa, kita stop sikit nanti saya sambung lagi. Dah banyak sangat teori, kita bagi praktikal. Katakan sekarang ni musim virus kan. Ada tak dapat orang forward dalam WhatsApp ke Facebook ke apa ke sebuah hadis yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir zaman ini akan ada banyak wabak dan penyakit yang menyerang manusia di bumi. Hanya umat Islam terpelihara, terselamat kerana mereka selalu menjaga wuduk. Tak pernah dapat Okey. Yes. Ada semua. Okey. Sebab bila kita pun tegur, ini hadis mana, ada yang akan jawab pula. Tak apa, hadis dhaif boleh je. Kita kata, okey tak apa, kalau you kata hadis dhaif, jom kita tengok. Hadis tu menepati syarat pertama atau tidak? Kalau dia nak tahu syarat pertama, hadis tu dhaif, ringan ke, hasan ke, sahih ke apa, dia kena cari, first of all, siapa riwayatkan hadis tu. So, setengah yang forward, dia kata diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Imam Tabarani wafat 360 Hijrah. Lagi lama. Maknanya antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan purata seorang perawi umur 60. Dia akhir balik umur 10. Jadi ada 50 tahun untuk dia sampaikan hadis. So 50 dengan 360 kena ada berapa perawi? 7. Okey, jadi kena ada 7. Sebagai contoh ya. 1 2 3 4 5 6 7. Baru sampai pada Rasulullah. Sekarang kita kena semak setiap perawi ni, adil dia macam mana, dhabit dia macam mana. Kita kena semak setiap sanad ni bersambungan atau tidak. Kena semak setiapnya ni ada kecacatan kesembunyi ataupun tidak. Lagi panjang sanad tu, chances of dhaif lagi tinggi. Sebab dia panjang macam ni kan. Kalau yang ini kurang. Macam yang tadi Muwatta Imam Malik tu confirm tak ada.
So sekarang dia kata riwayat Tabarani. Tabarani ni 360 Hijrah. Kemudian Imam Tabarani banyak kitab. Antara yang famous Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam Al-Saghir, Kitab Ad-Du'a, Kitab Musnad Syamin. Mu'jam pula, para imam hadis ni dia ada metod lain susun tau. Macam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunnah Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai, mereka susun hadis ikut bab-bab fiqh. Yang macam kita biasa belajar tu. Musnad, kalau hadis kitab tu mula dengan musnad, maknanya dia susun hadis ikut nama sahabat yang meriwayatkannya. Kalau Musnad Ahmad, bab pertama hadis-hadis daripada Abu Bakar. Bab kedua hadis-hadis daripada Umar. Ketiga Uthman. Keempat Ali. Kelima 10 sahabat yang jamin masuk syurga. Kemudian sahabat lain yang paling awal masuk Islam, yang berhijrah apa semua tu. Kalau Mu'jam, Imam Tabarani dia susun tu bukan ikut hadis, bukan ikut sahabat, tapi ikut guru-guru dia punya nama. Ikut tarutan alif bata tu. Kita bukan nak tahu nama guru, kita tahu nama hadis. Punyalah banyak hadis lah tu nak cari. Okay, tak apa. Sekarang sudah ada software, komputer apa semua. Kita guna cari, tak jumpa juga pun. Jadi cari-cari tak jumpa. Jadi sekarang, sebab kalau nak guna hadis da'if, syarat pertama kena pastikan ianya da'if yang ringan. Bukan da'if jidan, bukan hadis maudhu'. Untuk tahu ianya bukan da'if jidan, bukan hadis maudhu', kita kena cari kitabnya, kita kena tengok sanadnya, kena tengok persambungannya tu. Dan apa lagi? Tidak ada ilah, tidak ada syaz apa semua. Itu kerja yang sangat susah. So kebanyakan hadis daif yang disampaikan di Malaysia, syarat pertama pun tak lulus. Sebab tak ada orang yang pergi semak. The purpose of apa salahnya? Ia baik. Ianya baik. Suka-suka. Itu hadis yang mutawatir ya. Barang siapa yang yang berdusta atas namaku, maka dia memsiapkan tempat duduknya dalam neraka, as it has no effect on them. Ataupun mereka faham hadis itu hanya untuk mereka yang sengaja buat hadis. Macam tadi saya buat hadis kan. Siapa hadir ke Hafiz Firdaus dapat pahala sekian-sekian. Padahal termasuk dalam hadis itu ialah orang yang menyampaikan hadis dan dia ragu-ragu hadis itu sahih ataupun tidak. Maka dia termasuk dalam kategori berdusta. Sebab dalam hadis itu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhir zaman akan ada banyak wabak, banyak penyakit. So hadis Nabi tu. Tapi dia sendiri pun tak tahu 50-50. Kebiasaan kita tak biasa, tak pergi tanya ustaz. Ini ahli hadis saja yang buat. Ahli fiqh tak buat, ahli tafsir tak buat, ini tak buat. Macam saya baca kata-kata ulama, orang yang ragu-ragu hadis, dia forward WhatsApp, forward Facebook. Sama lah kategori orang yang menyampaikan hadis dusta. Okey, berkata Imam Al-Tahawi. Imam Tahawi ni wafat 321 Hijrah. Dalam kitabnya Mushkil Al-Asar. Sesiapa yang menyampaikan hadis daripada Rasulullah berdasarkan sangkaan, I think hadis lah. I think so. Berarti dia menyampaikan hadis daripada baginda secara tidak benar. Sesiapa yang menyampaikan hadis daripada baginda secara tidak benar, berarti dia menyampaikan hadis daripada baginda secara batil. Sesiapa yang menyampaikan hadis daripada baginda secara batil, maka dia berdusta ke atas baginda sebagaimana seorang pendusta hadis. Maka dia termasuk dalam sabda Nabi SAW, sesiapa yang berdusta ke atas aku, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. So bila kita dapat hadis, orang forward dalam WhatsApp group apa, jangan terus forward. Sebelum kita sendiri pastikan hadis tu. Innama a'malu binniyat. Ni hadis pertama dalam matan arba'in. Saya tahu sahih. Yang ini saya forward. Hadis yang siapa nampak kemungkaran buat apa tu? Itu tu biasa dengar tu. Hadis sahih tu, itu saya forward. Jumpa hadis-hadis lain jangan forward. Meskipun yang di bawah tu dia mention Bukhari, Muslim dan selainnya. Sebab saya banyak dapat kes orang forward hadis, bawah tu dia bubuh Bukhari dan Muslim. Padahal alhamdulillah saya tahu hadis tu tak ada dalam Bukhari dan Muslim. Dan kira-kira sebulan dua lepas ada seorang tu dia sampaikan hadis daripada seorang ustaz yang sangat masyhur. Kalau saya sebut, garanti semua orang kenal.
Okay, dibacakan satu hadis, lalu dah akhirnya dikata hadis ni muttafaqun alaihi. Maknanya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Padahal saya tahu hadis tu riwayat Nasa'i, bukan Bukhari dan Muslim. Okay. Jadi bila orang forward tu tak semestinya tu. Macam contoh kadang-kadang ada orang forward hadis riwayat Ibnu Adi. Ini saya pernah jumpa. Dalam kitabnya Al-Kamil. Kamil ni apa? Yang sempurna. Okay. Ini satu kitab besar. Alhamdulillah saya ada. Riwayat Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Bagus ni. Tapi tahu tak apa tajuk penuh Al-Kamil fi Du'afa Al-Rijal. Kitab yang sempurna dalam menghimpunkan para perawi yang dhaif. Maknanya dalam kitab ni ahli hadis ni dia himpun nama-nama perawi yang dhaif, dia ceritakan apa sebab apa perawi itu dhaif dan apa hadis-hadis yang dibawa oleh perawi dhaif tu. Ada orang pergi ambil pula, pergi sampaikan. Riwayat Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Ada satu lagi best tu, riwayat Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ni seorang ulama besar, kurun ke-5 ke-6 Hijrah. Riwayat Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi kitab hadis dia apa? Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at tu kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis maudhu'. Tapi sebab orang tu dia tak kenal, dia ingat asalkan nama Arab, nama ulama, boleh sampaikan. Padahal itu adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis maudhu'. Jadi walaupun itu tu kita kata dibubuh bawah tu riwayat siapa-apa, jangan percaya. Melainkan you kenal orang tu. Dia ni memang jujur, dia memang tahu hadis. Ataupun you pun ada Sahih Bukhari di rumah, dia kata Sahih Bukhari, you pun cek, memang ada. Okey, betul. Jangan forward. Jangan forward, ya. Sebab kalau you ragu-ragu, tapi walaupun sedar, walaupun kena dengan musim sekarang ni, kena dengan pemimpin politik tu, gitu kiranya. Okay, saya bawa contoh lain. Apa yang dimaksudkan dengan hadis fadail? Okey, pernah dengar tak hadis? Sesiapa yang membaca surah Al-Waqiah pada malam hari, maka dia terpelihara daripada kefakiran, daripada kemiskinan. Ataupun surah, hadis lain, lafaz lain, surah Al-Waqiah itu memelihara pembacanya daripada kefakiran. Okay, itu maknanya fadail, dia menerangkan keutamaan. Ataupun boleh dikatakan anjuran, dia menganjurkan membaca surah Al-Waqiah. Okay, hadis itu daifnya ringan, termasuk dalam asas agama, baca Quran, masuk agama, termasuk dalam bab fadail. Maka boleh disampaikan. Tetapi tak boleh lakin ia daripada Nabi. Dan tak boleh kata Nabi SAW bersabda, sesiapa membaca surah Al-Waqiah, maka dia terpelihara daripada kemiskinan. You hanya boleh kata, bro, jom baca surah Al-Waqiah. Why? Why? Because you terpelihara daripada kefakiran. Sebab Nabi kata, yang tu tak boleh sebut. Sebab dianya dhaif, dianya 50-50. Tak boleh yakin ia daripada Nabi. Diriwayatkan oleh nama. Tak boleh. Tak boleh juga. Sebab orang kita akan faham itu sabda Nabi. Okey, contoh lain fadail surah Yasin. Sesiapa yang baca surah Yasin pada malam hari, maka dosanya diampunkan pada esok pagi. Okey. Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahagian mukadimah surah Yasin, dia kata isnadnya jahid, isnadnya bagus. Tapi para penyemak terkemudian berkata ianya dhaif. Tapi dhaif yang ringan, bukan dhaif jiddan ke apa ke. Ianya asas agama sebab bab baca Quran, okey. Ianya dalam bab fadail. Tapi tak boleh kata Nabi kata tau. Okay, tak boleh yakin ia daripada Nabi dan tak boleh disandarkan kepada Nabi. Kita hanya boleh kata, jom baca surah Yasin. Baca malam ni, besok pagi. Surah Kahfi ianya Hasan. Okay.
Hadis tu saya tertanya-tanya. Saya baca surah Yasin, lepas tu saya pergi kasino. Besok pagi dosa mampir. Macam kenapa saya baca surah Yasin dosa tak terus diampunkan, dosa diampunkan besok pagi? Ada syas kat situ tak? Kan kita baca malam ni. Surah Yasin tu 15 minit habislah insya-Allah. Tapi dosa diampun besok pagi. Jadi malam tu boleh buat kerja-kerja kemungkaran ke? Sajalah tertanya. Tapi itu contoh hadis dhaif dalam bab fadail. Ianya bukan dhaif jidan, bukan maudhu', masuk dalam asas agama dan ianya dalam bab fadail. Hanya tak boleh kata ia daripada Nabi, tak boleh kata Nabi bersabda sekian. Okey. Yang saya faham ada dua sebab. Yang pertama sekali, ada banyak hadis-hadis yang menerangkan keutamaan ataupun menganjurkan membaca surah Yasin. Okay, walaupun hadis-hadis tu tidak ada satu pun yang sahih. Ianya dhaif ataupun lagi teruk macam maudhu'. Contoh-contoh hadis maudhu', riwayat Tirmizi, setiap sesuatu itu ada jantungnya, dan jantung bagi Al-Quran ialah Yasin. Itu maudhu'. Nombor dua, surah Yasin tu dalam banyak-banyak surah Al-Quran, it's just nice. Tak panjang sangat macam Al-Baqarah, tak pendek sangat macam Inna atau Inna Kal Kausar. Tak ada. Tapi sudah terbiasa dengan Yasin, jadi semua orang baca Yasin je. Sampai sekarang pun semua Yasin saja. Yes. Your question? Nusantara. Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Southern Thailand. Arab tak ada. Itu susah sikit lah. Dia kena orang berani. Macam Mufti Perlis berani, dia akan cakap. Kalau mufti-mufti lain kononnya nak menjaga ketenangan, nak menjaga keharmonian, perpaduan itu lebih penting, apa semua tu. Padahal kita bersatu, berpadu di atas benda yang sahih, bukan atas benda yang dhaif. Contoh lain, hadis talqin, soalan ketika orang telah dikuburkan. Daripada Abi Umamah Al-Bahili, riwayat Imam Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Yang bermaksud, dia berkata, apabila aku meninggal dunia kelak, maka lakukanlah terhadap aku sebagaimana apa yang Rasulullah perintahkan. Iaitu apabila aku telah meninggal dunia, dikuburkan, diratakan tanah atas kuburku, maka berdirilah di bahagian kepalaku dan serulah, berkatalah, wahai Fulan ibni Fulanah, nama mak dia. Yang kali pertama, aku dengar tapi tak dapat buat apa. Cakap lagi, wahai Fulan ibnu Fulanah. Kali kedua, aku dengar, aku duduk tapi masih tak dapat apa-apa. Yang kali ketiga, wahai Fulan ibnu Fulanah, maka aku akan berkata, bimbinglah aku, semoga Allah merahmati kamu. Dan aku berkata itu meskipun kamu tidak sedar. Maka katakanlah, ajarkanlah, talqin tu ajar. Ajarkanlah bahawa kamu ini dikeluarkan, dilahirkan di muka bumi ini kerana 5. Pertama, untuk bersaksi, bersyahadah, la ilaha illallah, Muhammadur abduhu wa rasuluh. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah hambanya dan pesuruhnya. Dan kedua, aku redha bahawa Allah adalah Tuhanku. Islam adalah agamaku. Muhammad adalah nabiku. Al-Quran adalah imamku. Kita ajar orang tu. Bila dah ajar itu, malaikat Munkar Nakir pun akan saling pegang tangan dan berkata, orang ini telah tahu hujahnya, maka ayuh kita beralih. Maka Allah pun menjadikan apa yang kita ajar tu sebagai hujah. Nak jawab belum? Maknanya belum kena soal atau jawapan? Kemudian ada pula yang bertanya, kalau tak tahu nama ibu macam mana? Katalah, wahai Fulan ibnu Hawa. Kerana Hawa itu ibu sekalian manusia. Riwayat At-Tabarani, para ahli hadis berbeza pandangan tentang darjatnya. Sebahagian kata dhaif, seperti Al-Hafiz Al-Iraqi dalam semakannya terhadap Ihya Ulumuddin. Sebahagian berkata, dalam satu kitab kata lain, satu kitab kata lain. Macam Imam Nawawi, dalam satu kitab kata dhaif, tapi dalam kitab lain dia kata isnadnya soleh. Ibnu Hajar As-Asqalani pun dalam satu kitab dia kata dhaif, satu kitab lagi dia berkata isnadnya soleh.
Yang best tu, yang menarik tu, isnad soleh dalam kita mustalah hadis tak jumpa apa maksudnya. Jadi sekali lagi, para ulama, para peneliti berbeza pandangan apa maksud isnad soleh. Kita ada tadi sahih, hasan, dhaif, sekian. Isnad soleh ni apa pula? Jadi berbeza pandangan. Tapi para ulama yang berkata dhaif pun, ianya dhaif yang ringan. Ianya bukan dhaif jiddan, ianya bukan hadis maudhu'. Masuk dalam asas agama tidak? Ia masuk sebab soal jawab dalam kubur memang sesuatu yang ada. Memang banyak hadis dan yang lain. Kat sini dia lulus ke tidak? Yang ini tadi lulus. Kalau kita, sebab para ulama beza pandangan. Tapi yang kata dhaif pun dhaif yang ringan. So lulus. Asas agama okey. Soal jawab dalam kubur memang ada. Lulus. Yang ini lulus ke tidak? Cuba fikir. Syarat ketiga. Dia dalam bab keutamaan ke akidah? Itu kita nak bagi tahu soalan bocor dalam kubur. Itu dalam bab akidah. Kalau dalam bab akidah, tak boleh hadis dhaif guna dalam bab akidah. So syarat ketiga fail. Sebab you nak bagi tahu, malaikat berpegang tangan, holding hands, pergi satu, you nak hadis sahih tu that. You nak kata orang tu kita ajar dia, kemudian dia pun lulus. Malaikat pun tak jadi nak soal. Kita kena perlukan hadis sahih tentang tu. Soal jawab kubur memang dah asas agama. Now we are telling that person, you bacakan that talqin, malaikat pun tak tanya dia, you sudah tahu jawapan. Okey, talqin maksudnya mengajar. Okey, talqin tu ada hadis yang sahih. Itu sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, talqinkanlah orang-orang yang akan mati di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Maknanya kita lihat ada saudara nazak ke apa, belum mati. Itu yang sahih. Yang disepakati, tak ada orang ragu-ragu pun. Okey, kemudian ada yang selepas mati. Selepas mati yang sahih daripada Nabi SAW, riwayat Abu Daud dan lain-lain ialah, doakanlah saudara kamu ni agar diampunkan dan ditetapkan pendiriannya kerana dia sekarang sedang disoal. Itu sahih. Okay. Ajar soalan bocor, yang kita sudah bincang sekarang. Sebab apa yang kita buat di dunia ini, kita akan jawab di akhirat, di kubur nanti. Tali pilih-pilih lah, bukan objektif lagi dah. Kalau di dunia ni Al-Quran tak pernah jadi imam kita, kita tak boleh jawab Al-Quran tu imam. Itu maksudnya. So hadis tu walaupun lulus, bab ni tidak. Sebab ianya dalam bab akidah. Itu betul lah. Dia memang akan tanya tu. Tapi dia akan jawab berdasarkan amalan dia, keyakinannya bila di dunia. Bukan sebab dia ajar. Macam tu saya boleh jadi Samsung, mafia apa gitu ke. Bila mati bro. Bila mati you ajar ya. That 5 things ya. Okey setakat ni? Okey, nanti nak sambung. Sebab nanti banyak teori tidur kan. Apa syarat ketujuh? Tidak dimasyhurkan. Don't make it famous. Siapa cakap ni? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa dia kata ya? Sekejap, cari sekejap. Okey, beliau berkata, sedia dikenali bahawa para ahli ilmu mempermudahkan penerimaan hadis dalam bab fadail. Dia kurangkan syaratnya, maknanya dhaif pun boleh. Sekalipun ia memiliki kelemahan selagi mana ia bukan hadis maudhu'. Namun, disyaratkan bagi orang yang mengamalkannya bahawa dia yakin hadis tersebut adalah dhaif. Orang yang nak amal tu kena tahu itu dhaif, bukan tahu, yakin. Dan dia tidak memasyhurkannya. Kerana dibimbangi orang lain akan beramal dengan hadis dhaif tersebut sehingga mensyariatkan apa yang tidak disyariatkan. Atau dia meriwayatkannya kepada sebahagian orang lain sehingga disangkakan itu adalah sunnah yang sahih. Maknanya hadis dhaif tu jangan dimasyhurkan. Bila kita masyhurkannya, sebar-sebarkannya,
Orang pun akan ingat ini sebahagian daripada syariat Islam. Ini memang hadis sahih. It is so famous. Saya bagi example. Doa sebelum makan apa ya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadis itu riwayat siapa? Riwayat siapa tu? Uish, amal aja. Okay, riwayat Imam Tabarani dalam kitabnya doa dan Ibnu Sumni dalam amal al-yaum wal lail, dan sanadnya dhaif jiddan, sangat dhaif. Okey, yang sahih apa? Yang sahih bismillah. Dalam Sunan Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hendak makan bacalah bismillah. Dan jika kamu terlupa, tengah makan baru ingat, tadi tak baca bismillah, bacalah bismillah fi awalihi wa akhirihi. So, tapi yang famous ialah yang pertama tadi, yang dhaif jiddan tu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kan itu tu yang famous. Okey, doa lepas makan yang famous. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Itu tu riwayat siapa? Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan ianya dhaif. Dia bukan dhaif jiddan apa, dhaif, tapi telah dimasyhurkan. Yang sahih dalam riwayat Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain, alhamdulillahillazi at'amani hazat amal. Okay. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita makanan yang tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izinnya. Itu tu yang sahih. Okay. Ini satu contoh bagaimana hadis yang dhaif dimasyhurkan sampai-sampai yang sahih itu tenggelam. Sebab nak sibuk dengan yang dhaif tu kan. Sebab hadis sahih ni bukan sekadar nak amalkan tu. Nak baca pun tak habis. Siapa dah khatam Sahih Bukhari? Tak sempat kan? Jadi kita duduk sibuk diri dengan hadis dhaif tu buat apa? Contoh hadis dhaif. Ini masuk Rejab kan? Itu masuk Rejab. Ada tak dapat? Dapat orang forward. Kononnya Nabi SAW bila menjelang Rejab akan baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab dan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami ke bulan Sya'ban. Riwayat Ahmad dan Baihaqi. Ada dua jalan periwayatan, dua-duanya ada perawi yang disebut sebagai mungkarul hadis. Maknanya ianya dhaif jiddan. Tapi disampaikan, di-forwardkan, dimasyhurkan. Kemudian dia kata Nabi berdoa begitu. Nanti Ramadan akan datang kan? Apa yang famous dalam Ramadan? Awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, keampunan, dan akhirnya pembebasan daripada api neraka. Banyak tu kan. Riwayat siapa? Ibnu Khuzaimah. Dan sekali lagi darjatnya mungkar. Maknanya mungkar tu masuk dalam kategori dhaif jiddan. Itu hadis mungkar tu yang kita sebar-sebarkan tu. Mungkar maknanya tak adalah. Sangat dhaif maksudnya. Dia duduk dalam kategori dhaif jiddan. Ya. Yes. Tak boleh. Sebab kalau yang boleh tadi kita baca yang ringan kedhaifannya. Kalau mungkar, matruk, apa semua tu dia kategori dhaif jiddan, tak boleh amalkan. Tak boleh. Ya, yang bismillah tu ya. Which is masuk syarat ke-6 dalam bab itu, apa nak kata? Syaratnya tu is tidak, maknanya ada hadis sahih hasan. Tapi jangan dok pakai yang dhaif tu. Okey. Tidak ada tadi tu kita apa? Yang sahih atau hasan. So dalam bab tadi kita baca doa sebelum makan. Ada yang sahih daripada Nabi, bismillah. Maka kita ambil yang sahih lah. Kenapa nak ambil yang dhaif tadi tu? Contohnya kita pergi jungle trekking kan. Ada sungai. Ada satu jambatan. Ada talinya. Kita goyang-goyang. Nampak kukuh. Nampak kejap. Dia punya sanad. Very strong. Satu lagi jambatan. Macam reput je. Aku ni 50-50 ni.
Sebab daif ni 50-50 sebenarnya. Kita nak cross guna jambatan tali yang kukuh tu ke ataupun yang macam dah repu, yang macam 50-50 tu. Kan? Ataupun kita orang bagi cincin emas kepada perempuan lah. Buat pada tembaga dan kaca atau emas dan belian. Nak yang mana? Kita ambil yang emas dan belian kan? Jadi sama juga, kita ambil yang sahih. Kenapa yang nak dia ambil yang daif tu? Yes. So, tadi doa sebelum makan, selepas makan ada yang sahih tapi kita nak ambil yang daif. Itu yang dimasyhurkan. Betul-betul. Sebab hadis tu hanya sebut bismillah. Jadi yang baca bismillah boleh, nak baca bismillahirrahmanirrahim boleh. Tapi dalam Al-Quran memang bismillahirrahmanirrahim. Tak penuh tak apa, yes. Dibincangkan. Tak semestinya. Yang famous di Malaysia, part of bismillah. Sebab kalau you baca hadis Nabi Sahih Muslim tu, dulu saya punya kelas tafsir surah Fatihah ada sebut, bahawa Allah SWT berfirman dalam sebuah hadis qudsi, bahawa bila seorang hamba tu membaca Al-Fatihah, ada bahagian aku, ada bahagian dia. Apabila dia membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, maka aku jawab, hamba-ku telah memuji aku. Kan? Pernah dengar hadis tu? Jadi Allah mulakan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang bismillah tak pun. Okey. Okey. Dia masa solat tu lah. Solat maghrib dengan isyak. Itu memang khilafnya tu. Mereka baca bismillah tapi bismillah tu diperlahankan. Sebab ada hadis Nabi SAW bila solat subuh, maghrib dan isyak, baginda menjaharkan, menguatkan Fatihah tu pada Alhamdulillahirrabbilalamin saja. Dia baca tapi pelan. Kita tak dengar. Kalau you pergi Masjidil Haram, Masjidil Madinah tu, kamu tak baca bismillah tapi dengar betul-betul ada bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Sebab ada hadis lain pula kata Nabi baca bismillah. Mana dia pegang. Ini adalah khilaf yang masyhur. Dua-dua pun boleh. Dua-dua pun boleh ya. Yes. Dia orang tak baca. Dia orang baca tapi dibacakan perlahan. Tak juga, sebab memang ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Bismillah tu termasuk Al-Fatihah atau tidak? Sebab bismillah tu peranannya membezakan antara surah dengan surah. Kecuali surah At-Taubah tak ada bismillah. Nanti boleh tengok balik dalam website saya, ada video saya di sini tafsir surah Al-Fatihah. Ada saya kupas tentang bismillah tu, adakah ianya termasuk Al-Fatihah ataupun tidak. Apa maksud diturunkan 2 kali? Saya tak tahu, saya first time dengar, jadi tak dapat nak komen ya. Kalau yang itu memang, kalau banyak surah, kalau kita baca kitab tafsir, para ahli tafsir berbeza pendapat. Ini surah ini turun di Mekah ke di Madinah? Okey. Yes. Sepatutnya ya. Yes. Macam Al-Baqarah tu ada yang kata separuh sini, ada juga berkata gitu. Yes. Apa lagi contoh-contoh hadis? Hadis Ramadan sebelum, setelah makan. Kita apa? Syarat ke-7.
Tidak dijadikan nilai ibadah. Maksudnya ya. Sebab kadang-kadang hadis daif tu kita gunakan untuk fadail, untuk menganjurkan amalan. Tapi hadis tu dia menjanjikan pahala yang sangat besar. Maka orang tu pun selalu duk baca yang itu saja. Macam sekarang ni musim kegawatan ekonomi kerana virus. Orang tu pun takut dia jatuh miskin. Jadi dia setiap malam baca surah Al-Waqiah saja. Yang lain tak nak baca. Padahal yang Waqiah itu daif. Bolehlah atas asas daif. Tapi dia sangat takut kemiskinan sekarang ni. Sebabkan kegawatan ekonomi apa semua. Dia asyik baca itu je. Jadi antara syarat pengamalan hadis daif tidak boleh dijadikan ukuran nilai ibadah. Maknanya dianjurkan kita baca. Tapi jangan sampai, yang ini ni lebih utama daripada mana-mana surah lain. Tak boleh kata macam tu. Surah Al-Mulk yang ada riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Maknanya hadis mauquf. Maknanya kata-kata dia sendiri bahawa membaca surah Al-Mulk itu pembacanya terpelihara daripada azab kubur. Okey. Itu sanadnya hasan. Okey, dalam bidang ilmu hadis dikatakan apabila sahabat berbicara hal akidah, hal perkara gaib, maka itu bukan pandangan peribadinya tetapi memang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia sahabat, tapi dia kata surah Al-Mulk ini boleh memelihara pembacanya daripada azab kubur. He's a companion, dia tak dapat wahyu, mana dia tahu azab kubur ke tak? Tapi sebab dia companion, melainkan dia dengar daripada Nabi, tapi dia tak kata Nabi bersabda. Yang ini lebih khusus lagi. Semua kelas pun bagus, tapi ini kelas terbaik. Kononnya lah. Okey. Satu contoh ya, nilai ibadah tu nanti bulan Ramadan akan datang kan. Semua orang kata kalau kita beramal di bulan Ramadan pahala lagi banyak. Kan. Dalilnya apa? Pernah terfikir tak? Sampai orang pun rajin datang sembahyang jemaah. Minggu pertama sembahyang jemaah seolah-olah wajib. Penuh masjid dan surau. Minggu kedua dah jatuh sunat, kurang sikit. Minggu ketiga macam dah makruh, jangan datang. Minggu keempat haram datang masjid, tak ada orang dah. Okey, yang lain-lain pun ramai. Yang sembahyang sunat pun lebih rajin, apa semua tu, baguslah. Tapi sekarang ni apa dalil, apa hujah yang mereka berkata beramal pada bulan Ramadan ni pahala lagi banyak berbanding bulan-bulan biasa? Kan tabung sedekah pun banyak juga, penuh. Malam ke-10 tu shopping mall, beli baju raya, curtain raya, kapet raya. Pergi beratur kat bank nak ambil duit raya. Sekarang nak RM5, orang tak nak dah, nak RM10. Kan. Saya pada awal tak bagi duit raya, senang cerita. Sebab orang beraya, anak-anak beraya bukan sebab raya tapi sebab dapat duit. Mak bapak pun bawa anak-anak pergi rumah pakcik yang itu bagi duit banyak. Dia ada satu pakcik, ini selalu bagi RM50. Pakcik itu bagi RM10, tak apa kita pergi rumah pakcik ni. Okey, hadisnya riwayat dalam Ibnu Khuzaimah, riwayat Ibnu Khuzaimah bahawa diriwayatkan, tak boleh sebut, Nabi kata, diriwayatkan sesiapa yang menghampirkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunat dalam bulan Ramadan, maka ia seperti amalan ataupun pahala amalan wajib di bulan luar Ramadan. Dan sesiapa yang melakukan amalan wajib dalam bulan Ramadan, maka pahalanya 70 kali di luar Ramadan. Itu hadisnya. Dan hadisnya tu darjatnya mungkar. Masuk dalam kategori daif jiddan. Okey, nanti orang dengar daif jiddan tak nak beramal lah ni. Bukan begitu. Dan amal tu bagus. Tapi kita kena tahu, jangan kerana hadis daif tu kita kejar-kejar dalam Ramadan je. Luar Ramadan tak nak beramal dah. Sebab dia mengejar hadis yang daif. Ataupun satu lagi ataupun satu kelemahan lain. Okey, bila bulan Ramadan orang sakit dianjurkan berbuka. Okey, sakit yang berat lah, sakit ringan tak apa. Tapi ada orang tu dia sakit sampai kena masuk air. Dia kata, doktor jangan masuk air, saya nak puasa. Tak apa, you boleh buka, you boleh kotor. Tak nak. Kalau puasa bulan Ramadan, I dapat 70 kali puasa luar Ramadan. Kerana hadis daif tu, dia nak maintain puasa. Walaupun dia sudah sakit. Contoh lain,
Antara rukhsah kemudahan Ramadan ialah orang musafir boleh berbuka puasa. So, ni nak balik kampung sempena raya ni. Balik kampung jauh. Ataupun, itu dekat pun traffic jam jadi jauh kan. Dah letih, dah exhausted, apa semua. Tak nak buka puasa juga. The father who is driving tak nak buka puasa. Kenapa? Sebab kalau I ganti di luar Ramadan, pahalanya kurang. Sekarang I puasa ni, pahalanya bersamaan dengan 70 kali di luar Ramadan. Jadi kerana hadis daif tu, dia nak puasa juga. Walaupun dia put his own family members, okay, in jeopardy. Sebab bila dah kurang gula, kurang apa semua tu, reaction slow. Tiba-tiba ada kereta potong dari orang opposite, dia very slow, waktu dua, boom. Sebab otak dah tak ada fikir. Itu contohnya. Jadi kerana mengejar nilai ibadah, berdasarkan hadis daif, seseorang tu sanggup maintain puasa walaupun dia sakit berat. Sakit ringan tak apalah. Walaupun dia musafir jauh. Kadang kena kalau drive pergi Kelantan dengan sampai 12 jam lah. Something like that kan. Puasa juga. Kena pula orang kita ni lagi susah amalan tu, lagi banyak pahala. Lagi hujan lebat, lagi nak pergi sembahyang jemaah. Padahal zaman Nabi dulu, kalau hujan lebat, Nabi suruh bila azan, solatlah kamu di rumah kamu. Macam mana sekarang ni kan, musim virus, di Kuwait tersebar video, muazzin kata, solatlah kamu di rumah kamu. So ini 7 syarat hadis daif. 7 syarat pengamalan hadis daif. Yes. Itu kena tanya orang berdakwah tu kot. Okay, good. Okay. Okay. Bagi dia orang, asalkan sudah sampaikan, saya dapat pahala balik. You tak nak masuk, you tak dapat hidayah. Okay. 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 Nantak kau and saya kurang berdakwah jadi tak dapat nak komen. Tapi okay. So yang involve tu lebih layak untuk
Yes, yes. Mhm. Siapa boleh bantu soalan? Ah. Mhm. Ah, yes, yes. Mhm. Ah. Saya punya pengalaman dulu-dulu saya pernah ikut this dakwah guys when they go house to house dekat my housing area lah. So I follow them. I found out they just masuk and then they ask the orang rumah tu, husband ke apa ke, untuk datang masjid dan dengar dia orang punya bayan 3 hari. Atau dia orang punya bayan lah iman dan amal. Tapi kalau orang-orang tu tak nak ikut, dia belum dapat hidayah. Saya dia belum dapat apa. So I was like, cara you jemput pun tak menarik. Bayan tu pun I pun dah dengar tak menarik. But you cannot terus blame dia tak dapat hidayah. I pun ikut-ikut, betul I pun okay, tak nak ikut dah lah. You pun tak dapat hidayah. Okay, tak apa. Dia macam dia boleh decide pula siapa dapat hidayah, siapa dapat hidayah. Hmm. 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 Yes. Dapat pahala betul habis. Tak ada hidayah apa boleh buat. Hmm. Okay, okay. Hmm. Okay, okay. Okay, tadi saya janjikan ini hujah jumhur. Jumhur membolehkan pengamalan hadis daif dengan syarat-syarat ini. Okay, bila-bila jumpa mana-mana ustazah kata boleh hadis daif, you bincang sama dia. Jom kita cek ustaz, pas tak syarat-syarat ni? Okay, syarat-syarat ni bukan saya sendiri tokoh tambah, tapi daripada Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, Ibn Taymiyah tak bawa, orang tak nak, Wahabi. Okay. Okay, itu tu mazhab Syafi'i juga tu. Okay, kita bawa tu tengok, lulus tak? Syarat pertama sendiri tak lulus. Sebab bila dia bawa hadis, kita kena cari hadis tu riwayat siapa. Lepas tu kena cek sanadnya. Bukan semua orang mampu cek sanad. Okey, dan tak akan berani. Lepas tu kalau macam riwayat Imam Al-Bahaqi kan, Bahaqi tu tak silap saya 456 atau 458 Hijrah. Cuba bayangkan betapa panjang sanad itu. Okey. Jadi syarat pertama saja kebanyakan hadis daif tak lulus. Okey, nak masuk pula syarat-syarat yang lain ini susah. Okey. Sekarang ini tadi kita ada bacakan ada 3 pandangan tentang pengamalan hadis daif. Satu kata tak boleh. Satu kata boleh jika dalam bab itu tak ada yang sahih yang hasan, dan jumhur kata boleh dengan syarat-syarat ini. Sekarang kita nak belajar pula, kita nak dengar pula apa pula hujah mereka yang berkata tak boleh langsung hadis daif. Jadi saya sampaikan je tau, bukan suruh you all reject hadis daif. Saya sampaikan saja. Sharing. You all decide ya. Hujah-hujah mereka sama dengan ni. Sama. Harus untuk beramal hadis daif. Jika ianya mendapati 7 syaratnya. Ya, betul. Yes. Okay, sekarang. So sekarang kita dengar pula apa hujah yang berkata tak boleh pakai hadis daif. Hujah dia sama. Okey, yang pertama dia kata berapa banyak orang yang boleh bezakan hadis tu daif ringan atau daif jiddan ataupun maudhu. Okey, yang pertama. Yang kedua, ianya dalam asas agama. Jika perkara itu dalam asas agama, hadis-hadis yang sahih dah cukup dah. Kan? Kenapa nak ada hadis daif? Okey, tadi saya bagi asas agama, contohnya tentang baca Quran. Tapi khas untuk surah Waqiah, surah Yasin. Tapi dalam asas agama,
Ada hadis-hadis yang sahih yang anjurkan kita baca Quran secara umum. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu akan datang pada hari akhirat sebagai syafaat bagi kamu. Sesiapa yang baca Al-Quran maka baginya 10 pahala. Aku tidak berkata alif, lam, mim itu 10 pahala, tetapi alif 10 pahala. Lam 10 pahala, mim 10 pahala. Okey, hadis lain katakan sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar mengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dia mendapat pahala, tapi orang yang membaca Al-Quran tersangkut-sangkut, maka dia mendapat 2 pahala. Katakan kita ni tak lancar kan. Kita dapat 2 pahala sebab tahu kenapa? Pahala baca Quran dan pahala making an effort tu baca Quran dengan betul. So ini hadis-hadis yang sahih yang dah duduk dalam bab ni. So kenapa kita nak pakai hadis dhaif tu? Okey. Sama juga fadail, anjuran ni semua dah ada banyak yang sahih. Kenapa nak pakai yang dhaif juga? Maka katakan dalam waqiah tu dhaif. Tak apalah, you baca dalam waqiah sebagai sebahagian daripada Quran saja. Sebagaimana you baca surah-surah yang lain. Bukan kerana ianya ada keutamaan tertentu. Kemudian nombor 4 ni. Tak boleh yakin ia daripada Nabi. Kalau dah tak boleh yakin ia daripada Nabi, tak payahlah. Nak juga buat apa? Betul, tak boleh sandarkan pada Nabi. Tak boleh kata Nabi SAW bersabda, sesiapa yang sekian. You cannot say that. Boleh diriwayatkan saja. Macam, ini bab agama. Kita nak yang yakin. Tapi dia tak boleh yakin. Ini tadi Imam Sakhawi sendiri kata kan. So why are we reading hadis sampai ke hadis yang kita sendiri tak boleh yakin ia daripada Nabi? Nak sampaikan tak boleh sebab tak boleh dimasyhurkan. You baca, okay, untuk saya sendiri saja. Isteri tanya pun tak boleh. Anak tanya pun tak boleh. Ini untuk sahabat saja. Kita baca, kemudian kita nak sampai pada family members. Okay, jom kita makan, kita baca doa. Bismillah. Kan nak baca yang doa yang tadi tu? Kan? Kemudian dalam bab tu tak ada sahih yang hasan. Kebanyakan hadis-hadis dhaif tu dalam bab yang sama ada yang sahih, ada yang hasan. Tapi kita saja yang tak tahu sebab telah dimasyhurkan daripada zaman tadika kita dulu. Yang dhaif tu anak saya pun sampai sekarang dia ajar yang tu. Saya kata biar dulu, nanti dah besar belajar. Sekarang ni dia orang duk hafal yang tu, saya biarkanlah dulu. Salah. Sebab bila kata itu Nabi buat salah. Sebab dia itu maknanya kita bagi anak tu kaca, tak nak bagi diamond lah. Tadi analogi kaca dengan diamond. Jadi kita nak anak-anak kita dari kecil lagi. Tak juga. Sebab baca doa sebelum makan, ini budaya Kristian. We are following them. They hold hands like, oh Lord, bless us to what you have given us. Bless tu berkat lah tu. Itu budaya Kristian. Budaya Islam, tahu kita nak makan, semangat. Makan terus, bismillah makan. Nak doa-doa apa. So itu budaya Kristian sebenarnya. Tak. Dia tak boleh. In the very first place memang tak boleh sebab ada hijidan. Jangan makruh, jangan haram. Kalau you baca hadis-hadis Nabi yang sahih sampai yang dhaif pun, tak ada satu pun sahabat tanya itu akhirnya makruh ke haram. Itu tu budaya Malaysia. Maknanya kita bagi explanation, dia sendiri fikir macam mana. Sebab budaya Malaysia dia sudah biasa. Itu wajib, sunat, harus, makruh, haram. Jadi kita explain 1 jam pun, explain dah dekat 2 jam pun, akhirnya orang tanya balik, makruh ke haram? Okey, tak apa. Jangan buat cukup. Jangan buat cukup. Tak apa, kalau dah terbuat sebab sebelum ni tak tahu. Sekarang sudah tahu, jangan buat. Kalau sengaja buat, yang tu tak tahu, saya serahkan pada Allah. Sebab kita menyampaikan, saya tak mau menghukum terus. Saya tak boleh kata, bro, you buat juga, you punya dosa. I don't know lah how. Saya tak boleh kata macam tu. Saya tak boleh kata juga tak dosa langsung.
Sebab dosa atau pahala itu hak Allah. Sebab mungkin you amalkan, sebab lepas ni you dengar ada ustaz lain pula kata boleh. Ataupun you amalkan sebab mungkin you terlupa. Kan ini kuliah punya lama sudah ngantuk. Bulan lalu sudah lupa apa cakap. Dia faham. Dia bergantung. Kita ni orang hidup di hutan atas pokok ke kita duduk di bandar? Tak, maksud saya sekarang ni kita hidup di bandar, kita ada overload of information which we can do a research and follow what is the strongest. Katakan kita nak beli handphone lah contohnya. Kita boleh buat research. Nak beli iPhone ke, Samsung ke, Vivo ke, Huawei ke apa. Boleh buat research, Android ke, iOS lagi bagus. Kita boleh buat research, padahal kita tak ada bidang, tak ada kepakaran bidang tu. Tapi kenapa dalam bidang agama kita tak boleh buat research? Kita ikut je ustaz tu. Serban dia besar, kita ikut. Katakan contoh lain. Ya. Tak boleh, so kita kena ubahlah tu. Bukan kita buruk sangka. Contoh lain, katakan kita nak beli kereta. Proton ke Pro 2? Proton Pro 2. Kita bukan dalam car engineering. Tapi kita boleh buat research pula. Proton sekian-sekian, ada Pro, ada Cons. Pro 2 sekian-sekian, Pro Con. Antara dua ni, I ambil ni lah. Kita tak dengar statement tu duk pusing apa cakap. Kita sendiri buat research. So dalam bab-bab ni kita boleh buat research. Dalam agama, tak boleh kena ikut ustaz. Padahal kita pun ustaz ni cakap gini, ustaz ni cakap gini, ustaz ni cakap gini. I pilih mana satu ni. I dengar hujah dia, I banding apa semua tu. Jadi berbeza dengan orang yang duduk I kata di dalam kawasan pedalaman. Dia tak ada internet access, dia tak ada book access. Sebulan sekali satu ustaz mari. Ustaz pula cerita baca doa sebelum makan, Allahumma barik lana. Dia ada satu tu je. Jadi dia tak apa. Itu orang macam tu, insya-Allah Allah maafkan. Tapi orang macam kita di sini ni overload information. Kita tak boleh hadir kelas Dr. Al-Mazhar, Dr. Razami Kamilin, kita ada YouTube. Kita boleh follow apa semua tapi tak mau. Kita nak ikut apa yang biasa. Sebab kebanyakan kita dalam bab ilmu ni, apa yang kita belajar zaman tadika, zaman sekolah rendah, kita improve. Tapi bab agama masih sama. Di zaman sekolah kita belajar air mustakmal. Sampai sekarang sampai tua pun air mustakmal. You baca hadis Nabi tak ada pun air mustakmal. Itu sebagai contoh. Kita zaman tadika, saya pun tadika sama lah juga. Allahumma barik lana. Tapi belajar-belajar, da'if jiddan. Belajar-belajar, yang sahih bismillah. Okay. So, sama jugalah hadis-hadis ni, kita buat research apa, mungkin tak sampai tahap ni. Tapi kita rujuk pada orang yang, katakan dalam bab jual beli, kita rujuk Ustaz Zaharuddin katakan. Tapi dalam bab hadis, kita rujuk orang yang pakar dalam bidang hadis. Yang ahli dalam bidang tu. Kalau kita ada sakit jantung, kita jumpa general doctor ke atau kardiologis, pakar sakit jantung. Kita ada sakit tulang, ada pakar sakit tulang ke apa ke kan. Tak cukup sekadar general. Kita mungkin jumpa general, dia bagi referral letter untuk jumpa doktor pakar tu. Sama juga dalam bidang agama pun. Sebab dalam bidang agama ni, saya bagi contoh lain lah ya, sebagai analogi. Kita ni, saya rasa bukan pakar-pakar financial. Kita nak beli unit trust. Saya nak jual unit trust ni tau. Okey, ada ini last 10 years performance. Ini next 10 years punya estimate performance. Ada satu syarikat A. Last 10 years dia punya average dividen keuntungan katakan 7%. Next 10 years dia punya kira-kira forecast dia 8%. Ni syarikat A lah. Syarikat B last 10 years 8%. Projection akan datang tengok ekonomi kurang baik sikit 6%.
Okey, tapi dua-dua bagus lah ni. Syarikat C. Last 10 years macam mana? Okey lah, adalah sikit-sikit. Tak lah, I want a real figure. Apa dia last 10 years punya performance macam mana? Boleh lah, adalah sikit-sikit. Okey, tak apa. Your project 10 years, insya-Allah okey. Insya-Allah okey. No figure. Kita nak ambil A, B ke kita nak ambil yang C? Kan, you nak invest, katakan you nak, boleh keluar duit ke WSP, invest unit trust apa kan. You nak yang ini A dengan B ke? Yang kita ada confirm data last 10 years, dia punya projection pun based on so. Atau ini C, adalah untung. I tak ingat lah, adalah untung. Apa lah, ada untung. Ini ni, insya-Allah okey lah. You nak invest kat mana? So, yang ini hadis sahih. Yang ini hadis sahih. Yang ini hadis dhaif. Kita tak akan melabur duit kita dalam syarikat hadis dhaif. So, kenapa dalam bab agama kita nak hadis dhaif? Sebab bila fadail tu, dia duk promote lah kan. So, saya ni ejen duk promote. Tapi saya duk promote syarikat C ni 50-50. Lebih kurang adalah. Lebih kurang insya-Allah okey lah tu. Tapi ejen lain mari bawa, okey, ada dia punya data, ada graf lah, ada naik turun apa semua tu. Yang ini pun ada, buka laptop lah, tunjuk last history apa semua tu. Yang ini ni, saya mari, okey lah lebih kurang. Ini ni, analogi, perawi dhaif lah sebab dia 50-50. So dalam hal dunia, kita ni bukan orang financial, bukan orang tu, tapi kita sendiri kalau nak melabur, either this or this. This one don't want lah. Don't know what. Sama juga dalam bab hadis ni. Ada yang sahih, ada yang tu. Kita nak ambil yang 50-50 dengan banyak syarat pula tu. Okay, itu satu analogi. So dalam bab dunia, kita bekerja keras. Walaupun kita bukan tu, kita boleh Google. Boleh research. In fact, kalau you Google, darjat hadis doa sebelum makan. Ada keluar tadi tu. Allahumma barik lana. Apa semua tu. Darjat hadis doa selepas makan. Ada keluar macam yang saya explain tu. Ataupun bismillah. Tak ada. Ataupun hadis-hadis dhaif yang masyhur. Nanti keluarlah beberapa tu. Ada yang orang tulis dalam website dia apa ke. Tapi kita pun tak tahu siapa orang tu. Okey, dia kata riwayat Ahmad tapi dhaif apa. Katakan kita ada musnad Ahmad, kita pun check apa gitu. Untuk kepastian apalah. Ataupun ada 2-3 orang yang berbeza kata benda yang sama. Sebagai contoh. Bukan satu orang saja. Maknanya kita boleh buat research. Tapi kita tak nak sebab nak ikut ustaz saja. Atau apa yang kita telah biasa belajar sejak zaman sekolah dulu. Okey, jadi kalau nak amalkan hadis dhaif boleh. Ada banyak syaratnya. Okey. Yang pertama saja sangat susah. Ada segelintir yang tak mahu hadis dhaif pun dia berhujah dengan yang sama ni juga. If you cannot be sure that it is from the Prophet, why talk about it in the very first place? And then you cannot even say the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam did. Cannot even say that. So why in the very first place I waste time with that? Macam mana? Mungkin saya faham kenapa Imam Ahmad letak hadis dhaif dalam kitabnya. Okey. Dia letak antara sebab supaya kita tahu itu hadis dhaif. Sebab dia letak dengan sanadnya sekali. Jadi orang pun tahu. Tapi bila zaman lama-lama orang pun lupa yang dia letak tu sebab hadis dhaif. Macam orang ada kata perkataan Tok Guru ada 10 ilmu. Ni 9 ilmu 8. Ya. Tapi tak boleh blame dia juga sebab dia telah bagi sanad. Macam Imam Tirmizi dalam sunannya. Bawah tu dia explain hadis tu hasan sahih, hasan, gharib, apa gitu. Kita baca hadis yang bawah tu kita tak baca.
Tu ikut kelas diploma. Ah. Hmm. Ada kelas kat sini juga ya. Saya mengganggu kelas tu. Terus masuk topik ni. Okey okey. Hmm. Hadis syarat nombor 6. Macam tu yang hadis doa sebelum makan tu. Yang kita biasa baca, Allahumma barik lana fima razaqtana. Sebab maknanya kita nak amalkan doa tu. Tapi ada very first place, yang sahih ada, iaitu baca bismillah je. Jadi jangan amalkan hadis tu kalau sudah ada yang sahih. Okey, saya teringat satu hadis riwayat Imam Tirmizi, darjatnya dhaif. Okey, berdoalah kepada Allah meskipun dalam perkara-perkara remeh seperti tali kasut kamu yang terputus. Itu dhaif. Meaning kita berdoa even to the smallest things, yang remeh, yang tak penting, macam tali kasut terputus. Itu cari hadis dhaif, tapi tak ada yang lain hasan yang sahih. Tapi tali kata Nabi kata, kita kata diriwayatkan sebuah hadis ataupun diriwayatkan berdoalah kepada Allah dalam semua perkara, termasuklah perkara remeh seperti tali kasut yang terputus. Satu contoh. Yes. Bukan lain jidan. Okey. Kalau zaman kini ni antara yang mewar-warkan tu ialah Syekh Al-Albani. Jadi dia berhujah dengan hujah yang sama ni juga. Bukan penolak hadis. Mereka menolak hadis dhaif. Beramal dengan hadis dhaif. Bukan. Kalau orang tanya, kenapa you tak baca doa Allahumma barik lana? Dia kata, berdasarkan kajian saya, itu dhaif jidan. Yang sahih bismillah, jadi saya baca bismillah. Jadi you bukan anti hadis. Anti hadis yang sahih pun dia tolak. Gitu. Sudah meninggal dunia, asalnya orang Albania, sebetulnya dia Albani. Yang saya tahu pun macam kata-kata Imam Ibn Hazm lah, bahawa hadis-hadis yang larangan muzik tu, muzik secara general ataupun certain alat, semuanya tidak ada yang sampai ke taraf dhaif. Tidak ada yang mencapai ke taraf sahih. Maknanya semuanya dhaif ataupun lagi teruk. Hadis hasan muta'. Dalam Sahih Al-Bukhari ada satu hadis. Akan datang satu zaman di mana umatku menghalalkan minuman, zina dan juga muzik. Hadis itu, apa nak kata ya? Dalam Sahih Bukhari ada hadis-hadis yang dipanggil hadis mu'allaq. Mu'allaq ni secara bahasa bermaksud tergantung. Okey, kalau kita lihat sanad tu Imam Bukhari tidak mulakan dengan hadatsana ataupun akhbarana, dia kata qala. Kalau qala saja hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq tu sebahagiannya sahih tapi tidak mencapai taraf sahih Imam Bukhari, sebahagiannya hasan, sebahagiannya dhaif. Hadis yang saya bacakan tadi itu ianya dhaif. Tapi Imam Bukhari letak tu sebagai tajuk dalam tu. Dia bukan hadis tu sendiri. Kalau kita baca kitab hadis pun kadang-kadang pentahqiq, muhaqqiq tak letak nombor kat hadis tu. Okey.
Tapi di Malaysia sebab dia orang tak amalkan disiplin tu. Maknanya dia orang sampaikan hadis dhaif, tapi dia orang kata juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ataupun dia orang sampaikan hadis yang sahih, tapi dia orang kata juga diriwayatkan bahawa Nabi bersabda. Dia orang tak amalkan disiplin tu. Ahlul Bait. Ahlul Bait ada yang tu. Ahlul Bait itu ialah ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada perawi tapi tak duduk dalam 1, 2, 3, 4. Jadi they could be number 4. Kalau Ali bin Abi Talib could be number 4. They could be number 3, number 1 gitu. Tak ada yang macam tu. Selalunya yang ada kami hanya ambil hadis daripada Ahlul Bait. Tak. Itu Syiah. Kita tak ikut sebab kita ikut perawi yang adil dhabit, tak kisah mereka tu Ahlul Bait ataupun tidak. Ada perawi Ahlul Bait, ada. Yes. Bukan imam. Okey. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian terbukti dalam hadis-hadis yang lain yang kadang Ali bin Abi Talib itu tersilap, ataupun bila ada sesuatu persoalan yang wujud pada zaman para sahabat, mereka tidak pergi tanya pada Ali tapi tanya pada mana sahabat yang tahu hadis daripada Nabi. Kalau ada hadis yang kata Ali ni yang special, yang paling banyak ilmu apa semua tu, mereka kalau ada persoalan apa, mereka terus pergi tanya Ali. Tapi tidak. Mereka tanya, kalau katakan tafsir Al-Quran, mereka tanya Ibnu Abbas. Kalau dalam bab faraid, tanya yang ni. Dalam bab yang peribadi Rasulullah di rumah, mereka tanya Aisyah, Ummu Salamah, apa begitu. Tidak ada yang khusus bertanya pada Ali saja. Yes. Salah satu contoh, aku adalah kota ilmu, Madinah ilmu, dan Ali adalah pintu pagarnya. Maka sesiapa yang hendak ilmu, hendaklah dia masuk melalui pintu pagarnya. Itu hadis maudhu'. Satu contoh yang famous. Syiah punya hadis. Ada hadis Fatimah. Yang famous tu zikir pun nama zikir Fatimah. Ada hadis Sahih Muslim bahawa Fatimah radhiyallahu anha datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata, "Wahai Rasulullah, aku punya tangan kesakitan menguli tepung. Dan Ali tidak ada untuk membantu aku kerana sibuk hal di luar. Bolehkah kamu beri aku seorang pembantu?" Rasulullah, ada pembantu sebab ada time baru dapat. Rasulullah kata tak mau. Tapi sebaliknya aku ajarkan kamu zikir, kamu baca setiap kali sebelum tidur. Iaitu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Fatimah pun balik. So yang zikir tu famous, kita sebut sebagai zikir Fatimah. Itu satu hadis daripada Fatimah sebagai contoh. Dan hadis ini juga dalil bahawa isteri buat kerja rumah. Sebab kalau isteri bukan buat kerja rumah, Rasulullah akan kata, okey, kau duduk diam, aku bagi pembantu kau. Itu sebagai contoh. Sebab ada orang yang berkata, isteri ini kerja dia khidmat pada suami je. Lain-lain tu suami yang kena masak, suami kena basuh baju, apa gitu. Dia kerjasama lah sebenarnya. Tapi kita kata ada juga job delegation. Kalau nak suami buat kuli tepung apa semua, kita apa isteri lah kena pergi kerja apa semua. Tapi isteri lebih sesuai di rumah. Itu satu contoh daripada Ali. Daripada Fatimah. Ada tadi cerita Musnad Ahmad kan? Bab keempat, hadis-hadis daripada Ali bin Abi Talib. Ada situ. Kemudian 10 orang sahabat. Kemudian bab hadis-hadis daripada Ahlul Bait, daripada Hasan, daripada Husain. Itu hadis yang kita baca doa kunut solat subuh tu. Itu Hasan tu. Doa kunut tu asalnya Nabi ajar baca salat witir. Allahumma hadini fiman hadait. Tapi kita sudah bawa jadi solat subuh.
Surat witir tak baca? Witir saja, subuh jangan. Yang tu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Kata itu bila-bila you sembahyang malam, you baca itu. Itu yang Nabi ajar. Bukan Ramadan saja. Kalau daripada Ali, satu lagi hadis tentang maksud takwa dalam Musnad Ahmad. Okey, Ali bin Abi Talib menceritakan bahawa apabila bertembungnya dua musuh dan peperangan menjadi kemuncak, kami semua bertakwa di belakang Nabi SAW. Takwa ni maksudnya mendinding. Maknanya Prophet depan, dia orang ni semua ada pedang juga, tapi dia ikut belakang Nabi. Kerana Nabi lah orang yang paling berani dan orang yang paling ke hadapan berjumpa dengan musuh. Jadi kita takwa dari sudut bahasa mendindingkan diri. Bertakwa kepada Allah, kita mendindingkan diri daripada neraka Allah dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Tapi takwa dari sudut bahasa macam hadis Ali tadi tu. Kami bertakwa. Kalau kita tak faham, adakah bertakwa kepada Nabi? Patutnya bertakwa kepada Allah. Patutnya bertakwa tu maknanya they are shielding themselves behind the Prophet. Semua dah bawa pedang, dah bawa lembing, tapi dia menyorok belakang Nabi. Nabi yang paling berani pergi ke depan perang, mereka pun ikut sama gitu. Ya, shield. Ada mendinding, membentengkan diri. Ya. Okey, sudah 10.30. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jual nak ke?